Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu unit 4 tajuk tumbuh-tumbuhan. Semua murid boleh rujuk buku teks muka surat 93. Sebelum teacher mulakan pembelajaran kita pada hari ini, teacher ada satu teka-teki. Berapakah bilangan mata yang dimiliki oleh seekor lebah? Siapa yang tahu jawapan dia, boleh simpan jawapan dan berikan jawapan kamu nanti di akhir pembelajaran kita. Berapakah bilangan mata yang dimiliki oleh seekor lebah? Sesiapa yang belum ada jawapan, mungkin boleh fikirkan apakah jawapannya, berapakah bilangan mata yang dimiliki oleh seekor lebah. Seterusnya kita pergi kepada tajuk kita hari ini iaitu tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana yang kita tahu, tumbuh-tumbuhan adalah penting untuk manusia dan juga haiwan. Tumbuh-tumbuhan membekalkan sumber makanan dan juga tempat tinggal kepada manusia dan haiwan. Semua murid boleh rujuk buku teks muka surat 93. Pada muka surat hadapan unit 4 tumbuh-tumbuhan, kamu boleh lihat ada dua jenis pokok di situ, iaitu pokok teratai dan juga pokok dandelion. Bagaimanakah kedua-dua tumbuhan ini memastikan kemandiran spesiesnya? Mungkin ada yang belum pernah lihat bagaimana bentuk pokok teratai. Di sini teacher berikan gambar pokok teratai. Pokok teratai mempunyai daun lebar dan nipis. Batang berongga supaya tetap terapung di dalam air, dan juga teratai mempunyai akar kuat tertambat di dalam air. Gambar yang kedua ini ialah pudung berongga, di mana di dalamnya mempunyai biji benih pokok teratai. Yang kedua ialah pokok dandelion. Dandelion. Nama asalnya adalah daripada perkataan Perancis iaitu dandelion. Bermaksud helaian daun seperti gigi singa. Dan pokok dandelion ini boleh didapati di luar negara. Itu adalah contoh ataupun penerangan berkenaan dengan dua tumbuhan yang ada di buku teks sains kamu. Persoalannya, bagaimanakah tumbuh-tumbuhan boleh mengekalkan spesiesnya? Apakah maksud kemandiran spesies? Kemandiran spesies ialah keupayaan untuk mengekalkan spesiesnya daripada pupus. Hari ini teacher akan menerangkan bagaimana tumbuh-tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Semua murid boleh rujuk buku teks muka surat 94. Tumbuh-tumbuhan juga mempunyai ciri-ciri khas sebagaimana haiwan untuk melindungi dirinya daripada musuh bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Di sini teacher nyatakan 5 ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk melindungi dirinya daripada musuh. Yang pertama ialah berduri tajam. Pokok yang mempunyai duri tajam boleh melukakan musuh yang memakannya. Contoh yang diberi di dalam buku teks kamu ialah buah durian, buah nanas, dan juga di sini diberi contoh pokok bunga ros. Ciri-ciri khas yang kedua ialah mengeluarkan getah. Pokok yang mengeluarkan getah boleh menyebabkan melekit untuk menghindarkan musuh daripada memakannya. Contoh yang diberi ialah pokok nangka, pokok betik. Seterusnya ialah
berbulu halus. Okay, berbulu halus. Pokok yang mempunyai bulu halus seperti pokok labu, pokok buluh, pokok tebu boleh menyebabkan kegatalan kepada sesiapa ataupun haiwan yang memakan pokok tersebut. Okay, yang keempat ialah beracun. Okay, contoh pokok yang mempunyai ataupun beracun apabila dimakan ialah pokok pompong, pokok alamanda. Apabila musuh yang memakan pokok-pokok tersebut boleh menyebabkan keracunan dan juga kematian. Kalau dilihat pokok alamanda di dalam buku teks kamu, pokok alamanda beracun pada daun, batang, akar dan bunganya. Dan ciri-ciri khas yang terakhir ialah berbau busuk. Pokok yang mempunyai bau busuk ni tidak akan diganggu oleh musuhnya. Contoh yang diberi ialah pokok lantana ataupun pokok bunga tahi ayam. 5 ciri-ciri khas yang telah dipelajari hari ini iaitu berduri tajam, mengeluarkan getah, beracun, berbulu halus dan berbau busuk. Okey, teacher berikan beberapa contoh. Yang pertama ialah gambar yang pertama ialah harapnya semua murid boleh kenal pasti pokok apakah ini. Bukan pokok nangka. Mungkin ada yang memberi jawapan yang betul. Pokok ini ialah pokok pokok sukun. Dan pokok sukun dia mempunyai ataupun dia mengeluarkan getah. Salah satu ciri khas yang ada pada pokok sukun. Okey, cuba yang gambar yang kedua. Okay, mungkin ramai yang telah mengenali ataupun mengetahui pokok pakma ataupun pokok Rafflesia. Okay, pokok yang terbesar, pokok terbesar dan boleh didapati di Sarawak ataupun Sabah. Okay. Apa ciri khas untuk pokok Rafflesia? Pokok Rafflesia mengeluarkan bau yang busuk. Okay, cuba gambar yang ketiga. Pokok salak. Okay, rasanya semua murid tahu pokok salak mempunyai duri yang tajam. Okay, seterusnya, mungkin ada yang kenal pokok ini dan mungkin ada juga yang belum melihat pokok ini. Okay, pokok ini adalah pokok oleander. Dan pokok oleander ini beracun, sifatnya beracun. Jadi pokok yang mempunyai ciri khas beracun perlulah dielakkan, terutamanya jika mempunyai adik-adik kecil ataupun anak-anak kecil di rumah. Okey, kalau kamu lihat pada buku teks kamu muka surat 96, boleh nampak ataupun ada gambar pokok jeremin. Pokok jeremin. Pokok jeremin ini juga dikenali sebagai pokok penghalau nyamuk. Kenapa pokok penghalau nyamuk? Kerana pokok jeremin ini mengeluarkan bau yang tidak disukai oleh nyamuk. Namanya ialah pokok jeremin. Okey, teacher tambah lagi untuk pengetahuan. Pokok keladi. Pokok keladi biasanya dijadikan hiasan di sekeliling kawasan rumah. Namun perlu diketahui sebahagian besar pokok keladi adalah beracun. Pokok keladi sebahagian besarnya mempunyai kalsium oksalat yang boleh menyebabkan kegatalan dan juga kekejangan. Jadi kalau boleh elakkan daripada anak-anak kecil. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Teacher berbalik semula kepada awal slide teacher tadi.
teka-teki iaitu berapakah bilangan mata yang dimiliki oleh seekor lebah. Okay, murid yang rajin membaca ataupun suka membaca mungkin mengetahui ataupun mungkin dah ada jawapan berapakah bilangan mata yang dimiliki oleh seekor lebah. Okey. Semua murid boleh tengok gambar yang teacher tunjukkan ini. Okey. Agak-agak ada berapa bilangan mata? Ada yang menjawab 3, ada yang jawab 2, mungkin ada yang jawab 5. Okey, untuk pengetahuan semua murid-murid teacher, seekor lebah mempunyai 5 mata, mempunyai 5 mata. Kalau boleh lihat 3 di depan dan 2 di kiri dan juga kanan. Jadi seekor lebah mempunyai 5 biji mata. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga kita bertemu kembali untuk tajuk ataupun topik seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.